Dia kata kat kita, apabila engkau berada di waktu petang, janganlah tangguh amalan itu sampai waktu pagi besok. Faham tak maknanya apa? Sekarang kita ada pukul 3 petang. Kita rasa nak buat zikir petang, tapi kita kata nantilah baca malam sikit. Nampak? Kita rasa nak baca Quran petang itu, kita kata nantilah baca akan datang. Kita rasa nak tolong orang, lalu kita tangguhkan amalan itu. Kata Abdullah ibnu Umar, menjadi seorang yang asing dan berada dalam perjalanan, jangan kamu tangguh kerja petang, bawa ke esok pagi. Wa iza asbahta, kalau kamu berada di waktu pagi, ini sekarang ni pagi, fala tantaziril masa, jangan kamu tunggu sehingga waktu petang. Apa pelajarannya tuan-tuan? Poin pentingnya apa dia? Haji Mahfuz? Jangan tangguhkan amal. Nak buat, buat terus. Tuan-tuan singgah dekat RNR Gunung Semanggul. Makan burger, sudah. Minum air, sudah. Tidur sekejap, sudah. Kemudian rasa nak terkencing, dia kata tak payahlah, pergi RNR Taiping. Taiping ke? Taiping ada RNR? Taiping ya? Cangkat Jering, Cangkat Jering. Okay? Dia kata pergi RNR Cangkat Jering lah, nanti kencing. Semua dia buat, tapi tang nak kencing dekat Gunung Semanggul, dia kata nantilah kencing dekat Cangkat Jering. Nampak tuan? Dia tangguhkan kerjanya, patutnya boleh waktu tu, tapi dia kata lambatlah nanti apa semua. Dia bawa ke depan. Bawa ke depan. Tuan-tuan, dalam perjalanan ke Cangkat Jering tu tuan-tuan, rupanya tak tertahan. Tak tertahan. Akhirnya tak dapat buang tempat itu di tempatnya yang betul. Boleh faham tuan? Jadi inilah maksud daripada makna perjalanan. Ibnu Umar seolah-olah matchkan dengan pesanan Nabi. Nabi kata kalau kamu singgah atau kamu di tempat yang asing, kalau ada kesempatan waktu, jangan tangguh dan tunda. Jangan tangguh dan tunda. Kalau nak buat, buat terus. Nak infak terus. Nak baca Quran, baca terus. Nak buat solat duha, contoh tuan-tuan kita datang tadi. Ini macam saya lah tuan-tuan. Saya terlupa. Bila kita datang tadi, ustaz belum sampai. Tapi kali ini ustaz datang awal. Alhamdulillah. 3 minit sebelum pukul 9. Sebenarnya awal lagi. 10 minit dah sampai dah. Saya pergi isi minyak dulu. Pasal saya kata, selalu lambat takkan datang cepat. Kan, nak pergi isi minyak kat Caltex dulu. Kan, dah tu jalan pelan-pelan, pusing belakang tu dulu, baru datang ke sini balik. Hadirin semua. Sampai tu, kita nak masuk dewan, kita tengok, ustaz belum sampai lagi. Dah duduk dalam dewan dah. Kita tengok, semayang duha lah. Semayang duha, nak semayang duha. Kan? Tapi dia kata, tak apalah, nantilah lepas kuliah. Nanti lepas kuliah baru nak semayang duha. Ngam-ngam habis je kuliah tuan-tuan, orang telefon dia, ajak pergi minum. Dia terlupa yang dia belum semayang duha. Masa duduk dekat warung kedai minum, dia teringat belum duha. Dia kata lepas minum, nanti pergi semayang duha. Okey? Nak baru nak semayang duha. Maka dia pun tengok jam dah pukul 11.30. Nampak ada gaya lagi, boleh lagi tuan-tuan. On the way, sampai saja ke rumah, gate-nya terkunci. Kuncinya tertinggal kat kedai makan. Patah balik ke belakang, ambil balik datang semula, udah pukul 12. Dia buka sampai tengok rumahnya dimuntahkan oleh kucing. Dia rasa geram, dia kata kotor geli. Dia mop dulu siap tuan-tuan. Akhirnya pukul 1. Penangguhan yang tadi, yang sempat dibuat, ditangguhkan, akhirnya tertinggal. Tuan-tuan perasan tak? Banyak kali kita kena macam tu. Nak baca Quran pagi lepas subuh, dia kata baca selepas zuhur nantilah dekat Masjid Al-Muttaqin. Rupanya lepas sembahyang, jumpa kawan, nyembang, terlupa baca Quran. Orang pun nak tutup masjid. Akhirnya naik motor balik. Sampai rumah, tengok Hindustan. Terlupa. Tak tengok dah ustaz. Yang tak tengok makcik lah, pakcik. Makcik tengok wow shop dengan go shop je. Ingat saya tak tahu tuan-tuan. Hari ni berapa bulan?
8. 2 hari lagi, 10 hari bulan 10. Lazada dengan Shopee buat sale. Tuan-tuan boleh tengok orang lelaki ke orang perempuan yang banyak buka Lazada nanti. Baik. Ustaz pun tak tahu lah tuan-tuan. Baik. Hadirin yang saya kasih sekalian. Hadirin yang saya kasihan. Apa tadi saya sebut? Penangguhan amal adalah satu daripada usaha iblis untuk mengelakkan kita beramal. Dia yang akan tiup, nanti buat. Nanti buat, nanti buat. Tangguhkan, tangguhkan, tangguhkan. Dan hadirin semua, saya nak kongsikan apa yang pernah disebut oleh cendekiawan dan orang bijak pandai. Beliau mengatakan setelah beliau melihat orang-orang yang berjaya dan hebat di dalam hidupnya. Orang berjaya lah. Tak kira Islam ke bukan Islam, tuan-tuan. Kalau Islam lagi baik lah. Bukan Islam. Bila dia tengok, tuan-tuan, dia dapati orang yang berjaya ni adalah orang yang selesaikan kerja dan tidak tangguhkan kerja. Contoh, tuan-tuan pernah kerja dekat pejabat. Tuan-tuan perasan tak? Ada orang tengok pejabat dia banyak fail ke atas. Ada buku, ada fail, ada buku, ada fail, ada kertas, ada itu dia gini. Haji Mahfuz dia pernah kerja dekat Jabatan Kerajaan JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dia duduk dekat pejabat. Orang datang cop, sign, cop, sign, cop, sign. Atas meja penuh barang. Kalau kita nampak orang atas meja penuh fail yang bertimbun, tuan-tuan, maknanya banyak fail yang dia tak selesaikan lagi. Betul? Tuan-tuan pergi satu pejabat orang lain, atas mejanya kosong, ada 1-2 buku. Dan 1 fail, 2-3 kecil. Maknanya orang itu smart. Ada kerja, siapkan terus, endol. Ada siap, terus buat. Ada siap. Orang macam ni adalah ciri orang yang berjaya. Abdullah ibnu Umar sebut dah awal siap-siap. Idza asbahta fala tantaziril masa. Kalau kamu di waktu pagi, jangan tunggu waktu petang untuk beramal. Kalau kamu di waktu petang, jangan tunggu waktu pagi. Kerana kalau kamu tangguhkan, akhirnya tangguh, amal itu takkan dibuat. Kan? Amal itu takkan dibuat. Jadi hadirin yang saya kasih sekalian, perkara ini perkara yang amat penting. Perlu kita sama-sama amati dan kita sama-sama fahami untuk kita jadikan ia sebagai salah satu pedoman dan tauladan kita dalam kehidupan kita agar tidak kita semua mengalami kerugian di dunia dan di akhirat dengan sebab bertangguh pada melakukan amal kebaikan. Hatta dalam perkara dunia jangan bertangguh juga untuk melakukannya. Dan jadi hadirin yang saya kasihkan, itu perkara penting yang perlu kita sama amati menjadi prinsip dalam hidup orang yang beriman, iaitu jangan bertangguh. Satu perkataan yang saya ingat dan saya hafaz dulu-dulu tuan-tuan, iaitu beliau menyebutkan begini. At-taswifu. Okay? At-taswifu jundun min junudi iblis. Apa maknanya Cikgu Mustafa? Tentera. Junudun. Dan at-taswifu daripada perkataan saufa. Saufa pun kan? Isteri Haji Razak mana? Isteri Haji Razak. Angkat tangan sikit. Hilang dah, tak ada. Tak ada Haji, datang tak? Oh tak datang. Oh tak ada. Pasal dia belajar bahasa Arab, saya nak tanya dia. Okey. At-taswifu daripada perkataan saufa. Saufa ni tuan-tuan buka Quran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Saufa maknanya akan. At-taswifu berakan-akan. Maknanya akan. Okay. At-taswifu akan ini akan nanti jundun min junudi iblis, satu tentera daripada tentera iblis untuk melengahkan kamu. Faham tak? Dia akan bisik, nanti buat, nanti boleh buat, nanti boleh, nanti akhirnya tuan-tuan sampai pencen nanti tu. Akhirnya tidak terbuat dan akhirnya kita rugi, tidak dapat mengambil masa dengan beramal dan rugi kita dunia dan rugi kita akhirat. Oleh itu tuan-tuan, kita lawan dengan nanti ini, sempat terus buat, dapat terus buat,
sempat terus beramal. Tuan-tuan, jangan kita tangguhkan lagi. Kerana waktu pengakhiran kita tak tahu bila. Saya pun tak tahu bila. Boleh tuan? Jadi, pelajaran daripada hadis ini sebagai kesimpulan. Saya nak buka soalan sekejap lagi tuan. Sebagai kesimpulan, yang pertama, kaedah menasihati orang. Dengan nasihat yang, tuan-tuan, yang baik dan caranya mesti ada touch. Okey? Touch, ianya lebih membekas dan berbekas. Yang pertama. Yang kedua, menggunakan analogi perumpamaan lebih memudahkan kefahaman di dalam mengajar atau menasihati. Dua, Nabi gunakan perumpamaan. Apa dia? Apa dia? Orang asing ataupun dalam perjalanan. Dua. Yang ketiga, tuan-tuan, mengenal hakikat dunia yang akan kita tinggalkan tak berapa lama lagi akan menjadikan kita zuhud. Yang kelima, tuan-tuan, orang yang tahu hakikat kehidupan ini yang akan dia tinggalkan, dia tidak akan bersedih dengan segala apa yang berlaku terhadap dunianya. Maka yang terakhir, iaitu yang keenam, kita belum habis lagi hadisnya ya? Allahu Akbar, ada lagi. Tuan-tuan, iaitu Abdullah ibnu Umar pesan kita untuk tidak bertangguh dalam amal. Kalau waktu pagi punya amal, siapkan waktu pagi. Waktu petang punya amal, siapkan waktu petang. Okey, tuan-tuan, jangan tangguh pada waktu yang lain kerana akhirnya nanti kita akan meninggalkan amalan tersebut. Kemudian kata apa lagi? Wa khudh min sihhatika limaradik. Kata Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia kata, ambillah peluang waktu tengah sehat sebelum datangnya sakit. Masa tengah sehat, kaki tengah kuat, gigi tengah kuat, mata tengah cerah, buatlah benda-benda yang berfaedah. Sampai nanti saat dah tak kuat dan dah tak sihat, baru ingin nak buat tapi dah tak boleh buat. Tuan-tuan, masa muda kaki kuat, tubuh kuat, tak pergi masjid. Tak ada kaitan dengan yang mati atau yang hidup. Ayo, nah, contohnya, masa muda kita tak nak pergi. Bila kita dah terlantar di atas katil, kita kata bestnya kalau dapat pergi masjid. Tengok orang tu pergi masjid, tapi dah tak boleh pergi. Masa mata kita nampak, tak nak baca Quran. Bila mata dah rabun dan kabur, dia kata kalau boleh dapat baca Quran. Hadirin semua, sekarang ni saya tengok depan saya, semuanya sihat. Semuanya sihat. Maka inilah peluang. Dan saya pun alhamdulillah sihat. Sikit-sikit sesemua je lah tuan-tuan. Sesemua sikit-sikit. Okay. Tengah sehat yang ada sekarang ini, ambil peluang waktunya kerana ada amal yang kita tak boleh buat waktu kita sakit. Ada amal boleh buat waktu sakit. Contohnya apa? Zikir. Tapi ada amal yang tak boleh buat waktu sakit. Pergi masjid. Pergi sekarang. Pergi umrah. Lagi umrah? Oh, jangan tangguh. Haji Afifi, terus pergi. Hadirin semua, pergi umrah, jangan tunggu tua. Nak pergi haji, jangan tunggu tua. Kerana kalau kita pergi haji waktu tua, banyak amalan yang kita tak dapat nak buat. Tawaf sunat, tak lakat nak buat tawaf sunat. Wajib je yang buat. Sunat tak boleh lagi dah. Sa'i sunat, tak boleh kita nak buat lagi dah. Nampak? Melontar dekat depan sekali, tak boleh nak berasak lagi dah. Ambil peluang waktu sehat sebelum datang sakit. Ni semua tengah sehat depan saya ni tuan. Ambil peluang itu buat. Satu masa nanti tak larat dah pergi kuliah. Tak larat. Jadi sekaranglah waktunya, kata Abdullah ibnu Umar. Wa min hayatika limautik. Ambillah peluang saat kamu masih hidup. Nanti kamu dah mati, tak ada apa yang boleh buat. Ini sama dengan pesanan Nabi. Dalam hadis yang lain, Nabi kata, irtanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Betul? Raihan jadikan lagu pula. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sihat sebelum sakit. Muda sebelum tua. Kaya sebelum miskin. Lapang sebelum sempit. Pandai Haji Mahfuz. Suara dia rupanya lagi sedap dari suara saya. Dia kalau menyanyi tuan-tuan, saya rasa Raihan dan Intim bungkus.
Bungkus tuan. Pergi kat dia aja. Baik, hadirin semua. Hidup sebelum mati yang terakhir. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang ni nak kena ingat selalu. Saya pun nak kena ingat selalu tuan-tuan. Orang muda, tuan-tuan, kita semua ada anak yang muda-muda kan. Orang muda banyak tertipu dengan mudanya. Rupa-rupa belum tua dah mati. Rugi semuanya. Rugi semuanya. Orang muda tertipu dengan waktu mudanya. Belum tua. Dah kawan saya tuan-tuan. Baru saya dapat berita semalam. Kawan saya bagi tahu. Umurnya 31. Dah kena gout. Bukan gout. Stroke. Stroke yang teruk lah. Tuan-tuan. 31 umurnya. Jadi tuan-tuan, orang muda banyak tertipu. Semoga Allah menyelamatkan kita dan afiatkan kita daripada penyakit tersebut. Amin. Tuan-tuan. Waktu muda tertipu. Dia ingat muda tak sakit. Sakit. Udah tak boleh buat banyak benda. Nampak tuan? Jadi ini dipesan oleh Nabi, rebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Okey tuan, hidup ke apa tadi mula-mula apa? Ingat, dia kena nyanyi juga baru ingat. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sehat sebelum sakit. Waktu sehat ambil peluang, jangan tunggu sakit. Kerana sakit dah tak boleh buat apa yang boleh buat untuk sehat. Sehat sebelum kaya sebelum tua, kaya sebelum miskin, muda sebelum tua dulu, muda sebelum tua, tengah muda ada benda yang orang tua tak boleh buat. Tuan-tuan, berdakwah masa tua tak larat dah. Tuan-tuan, tengah masa tua ni tuan-tuan nak memandu kereta daripada Ipoh pergi ke Perlis, daripada Perlis pergi ke Johor. Tuan-tuan nak buat kerja, nak buat edar risalah, nak bercakap, nak apa, tua-tua kadang-kadang tak larat dah. Nak bawa kereta jauh-jauh pun dah tak nampak dah. Masa muda buat betul-betul. Kalau nak buat. Nak ambil pahala dan fadilat dakwah itu. Buat. Sebelum tua. Kaya sebelum miskin. Masa tengah ada duit. Masa tengah ada kaya. Masa belum kena tipu dengan skema. Infak. Dan tuan-tuan dekat belakang tu ada tabung. Tuan-tuan boleh infak. Jangan tunggu besok. Hadirin semua. Kaya sebelum miskin. Tengah kaya nak pergi umrah, pergi. Nak pergi haji, pergi. Nak infak, buat. Nak itu, buat. Jangan tunggu nanti muflis, miskin. Nak betulkan kereta, nak buat itu. Akhirnya duit tak ada. Waktu tu bagi. Kalau ada duit nak wakaf telaga dekat cat. Cat. Cat, tuan-tuan. Okay? Nak bagi makan orang Afrika. Tapi duit dah tak ada. Masa dia tengah ada, tak nak buat. Masa tak ada, baru nak buat. Jadi hadirin semua, ini pesan untuk diri saya dan kita semua. Jadi jangan tangguh amal untuk infak, untuk sedekah, untuk buat baik. Kemudian yang seterusnya apa dia? Sehat sebelum sakit. Lapang sebelum sempit. Yang ni banyak orang lupa. Iaitu waktu dia lapang, ada banyak masa kosong, dia bazirkan. Duduk baca surat khabar sinah harian tu tuan-tuan 5 kali ulang. Punya tak ada kerjanya. Jadi punya tak ada kerjanya 5 kali ulang. Kemudian punya tak ada kerjanya, tuan-tuan dah tak ada kerja apa dah. Masa lapang dia pun bosan, dia siram pokok rambutan. Yang besar tu disiram. Pokok rambutan besar tu siram dah tuan-tuan, dia pandai hidup sendiri dah besar. Siram pokok pisang. Dah besar. Punya tak ada kerjanya. Tak, ada je waktu lapang fikir apa boleh buat. Apa kena buat. Pergi baca ilmu, pergi. Waktu sekarang tengah tua nak buat apa? Zikir. Nak baca maksurat, baca. Nak baca ratib, baca. Nak pergi baca ilmu, pergi. Kerana nanti sampai satu masa kita kena jaga cucu, kena tengok cucu, kena jenguk anak dekat KL, anak dekat Pahang, anak dekat Selangor, anak dekat Kedah, cucu makin ramai. Yang sana telefon, nenek tak nak datang ke? Dah kena pergi datang. Lepas tu cucu dekat KL pula, nenek tak nak tengok saya ke? Kena pergi Selangor pula, pergi sana, sibuk dah. Jadi belum tengah sibuk tuan-tuan, buat. Belum tengah cucu banyak ni, buat siap-siap. Hadirin semua, kemudian yang seterusnya yang terakhir adalah hidup sebelum mati. Yang ni dah tak ada akhir dah. Masa tengah hidup, buatlah kesempatan baik itu sebelum kita mati, terputus segala bekalan dan amalan kita. Jadi tuan-tuan, ini adalah 5 wasiat yang diwasiatkan oleh Nabi SAW. Kesimpulannya adalah tentang pesanan tadi, iaitu keberadaan kita di atas muka bumi ini adalah akan berakhir dengan kita meninggalkannya insya-Allah ta'ala nanti. Boleh? Ada soalan? Silakan. Oi, laju. Jangan tangguh, tanya terus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Yang tu saya kena selidik balik perawi hadisnya, bagaimana cara Nabi sentuh itu, kanan ke kiri. Tapi yang paling penting sentuh. Saya beranggapan Nabi sentuh sebelah kanannya. Okey, maknanya kalau begini sebelah kanannya, kalau berdepan sebelah kirinya. Kerana itu berhadapan begitu. Wallahu alam. Tuan-tuan, wallahu alam, saya tak tahu secara tepat. Tapi sentuhan itu bagus. Silakan Jeffrey. Okey. Baik, terima kasih. Dah. Ratib al-atas. Baik. Dah. Ada lagi? Sekali jalan. Tak ada. Okey dah. Baik, tuan-tuan. Jawapan bagi soalan yang pertama. Tak ingat dah. Apa tadi soalannya? Okey. Sendiri ke berjamaah? Tuan-tuan, zikir ini boleh dibaca sendiri, berjamaah. Orang kalau boleh baca sendiri tanpa jemaah, baca sendiri. Faham tak? Kerana zikir ini tak disyaratkan berjamaah. Nabi suruh setiap orang Islam baca. Asbahna wa asbahal mulku lillah, amsayna wa semua orang baca. Okey? Tetapi saya tahu kita ni dah usia lanjut baru tahu ada al-maksurat. Betul tak? Okey? Jadi kita kalau seorang taubat lahum kita baca. Tak baca maknanya tuan-tuan. Kita tak baca. Maka nak latih baca tu kena buat sama-sama. Okey? Jadi berjamaah boleh, tak berjamaah pun boleh. Kerana zikir berjamaah pernah dilakukan oleh sahabat Nabi dan Nabi pun sebutkan hadis yang sahih daripada daripada Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Nabi kata barang siapa ingat aku secara berjamaah, aku menyiapkan makhluk aku yang lebih ramai untuk menyebutnya dengan kumpulan yang lebih besar. Faham tak? Ini fadilat berjamaah. Jadi kita zikir berjamaah ada fadilatnya juga. Tetapi kalau baca seorang-seorang pun baik juga. Kerana Nabi suruh setiap orang Islam kena baca. Cuma bila kita tak pandai nak baca seorang-seorang, kita buat berjamaah, jadi semua ikut dengan satu rentak. Kalau dah pandai, baca. Sebab tu saya pesan tuan-tuan, kita baca Isnin Khamis ni, tuan-tuan, saya pandu je. Rabu jangan tak baca. Ini bukan zikir hari Selasa, bukan zikir hari Khamis. Ini zikir harian. Dah, itu soalan pertama. Soalan kedua, mufrad. Yang jamak, yang mufrad. Faham tak? Yang Nabi gunakan lafaznya jamak, kita jamakkan. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Kalau kita baca seorang pun boleh asbahna. Tak perlu amsayna. Tak perlu asbahtu. Faham tak? Kerana lafaz daripada hadis. Macam tu tuan-tuan baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seorang-seorang baca macam mana? Apa sebab baca jamak? Kerana ayat Quran. Faham tak? Jadi lafaz zikir daripada Nabi, daripada Quran, kita kekalkan dengan lafaz kerana menurut lafaz yang paling baik. Tapi kalau doa-doa biasa, ulama-ulama letak, kita boleh tukar, jadikan mufrad ataupun jamak. Boleh? Ayat Quran, hadis, kekalkan dengan lafaz itu. Walaupun kita seorang, bacalah dengan jamak. Boleh? Soalan kedua, masa. Masa yang paling afdal adalah selepas subuh. Paling afdal. Okey? Sebelum terbit matahari. Itu zikir paling baik baca pagi. Tapi sebab pagi tadi ramai tak baca, kita bawa waktu duha. Pasal jumpa je waktu duha. Kalau kuliah kita lepas subuh, kita baca lepas subuh. Okey? Tapi kalau nak sebut waktu yang paling baik baca, sebelum terbit matahari. Waktu syuruk tu. Okey, syuruk tu selepas subuh. Itulah zikir yang paling baik. Petang bila paling baik? Betul-betul sebelum terbenam matahari. Dalilnya fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Ayat Quran. Bertasbihlah kamu memuji Allah sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Sebelum, betul-betul. Itu paling afdal sekali. Dan yang terakhir antara Selasa dengan Khamis. Mana yang lebih afdal? Begitu? Yalah, ratib al-atas dengan alamat surat. Soalannya, mana yang lebih afdal ke? Sama ke?
Okey, kalau tuan-tuan tanya mana Ustaz, sekarang Ustaz bawa 2. Selasa bawa ni, Khamis ni. Yang saya nak amalkan hari-hari yang mana? Kalau saya jawab dua boleh, tapi saya kata utamakan al-maksurat. Faham tak? Kalau tuan-tuan ada 2 pilihan, yang nak buat Rabu, Jumaat, Sabtu, Ahad, nak boleh ambil al-maksurat. Okey, kalau alasannya panjang nanti tuan-tuan. Jadi cukup saya sebut dari itu aja, insya-Allah. Tapi nanti saya akan siapkan, tuan-tuan doakan lancar, cetakkannya mudah, cukup duit untuk cetak. Kita akan cetak 1000 naskah Al-Mukhtarat. Ini saya buat untuk anak-anak muda yang tak dan nak baca maksurat panjang-panjang. Kita ringkaskan lagi, kita edar secara percuma, baca. Kerana yang saya pilih daripada Al-Maksurat itu yang paling core untuk protect diri kita daripada kejahatan zahir dan batin, nak jaga iman yang kuat. Seperti raditu billahi rabba wa bil islami dina. Itu nak kuatkan iman. Jadi anak-anak muda ni bila ada liberal, ni, pahaman LGBT dan sebagainya, jadi imannya goyah. Kita nak bagi dia zikir ni, tak nak bagi berat-berat. Berat-berat nanti kata, mak banyaknya mak nak baca. Kita bagi, nah baca. Kamu ingat, kalau nak jadi anak mak, baca ni, jangan. Tak bagi tu je. Simple dan ringkas. InsyaAllah, tuan-tuan doakan berjaya, mudah dicetak, dan insyaAllah kita akan edarkan secara percuma kepada semua. Doakan semoga Allah. Silakan. Barang siapa melazimi sesuatu amalan tetapi terganggu dan terganggu, adakah pahala amalannya masih berjalan? Terima kasih. Itu betul. Barang siapa telah melazimi satu amalan dengan istiqamah, tiba-tiba sakit. Dia pergi surau masjid sejak umurnya 30 tahun. Umur 60 tahun, tuan-tuan, dia kena gout, terbaring di atas katil. Semoga Allah selamatkan kita daripada penyakit itu. Tuan-tuan, terbaring, tak boleh pergi masjid. Setiap 5 waktu dia dapat pahala pergi masjid surau. Syaratnya telah menjadi kelazimannya. Bukan baru pergi sekali, waktu terus terlantar. Dah. Itu kelazimannya. Seolah-olah kalau dia sehat, dia akan sampai ke masjid. Dia dapat pahala seperti itu. Okey, wallahu a'lam. Sekadar itu saja. Oh, ada lagi. Silakan last. Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah adalah anak bukan daripada Abdullah, daripada anak yang lain. Hafs, kalau tak salah namanya Hafs ataupun Asim, tuan-tuan. Sayyidina Umar dia ada beberapa orang anak lelaki. Khalifah Umar bin Abdul Aziz daripada keturunan Sayyidina Umar, tapi daripada anak lelaki yang lain. Faham tak? Dia ada Abdullah, dia ada 3 orang.